Assalamualaikum dan salam sejahtera. Um, Sebenarnya aku nak bagi tahu yang hari ni aku dah pun consider sebagai positif COVID-19 dan tarikh hari ni adalah 15 hari bulan 8 2021. Okeylah, macam ni lah. Sebenarnya sedih jugalah bila dapat tahu yang aku kena COVID-19 ni, sebab yelah kita dah setahun setengah kan wabak COVID ni ada dekat Malaysia ni, tapi dah setahun lebih tu baru kita dah jaga SOP. Aku memang jenis yang kalau keluar rumah memang aku jaga SOP lah kan. Sanitizer memang sentiasa on, mask memang sentiasa ada, jaga jarak, and then aku tak simply pegang-pegang barang kalau pergi kedai ke apa kan. Benda yang kita nak baru kita pegang. Jadi pada aku dah jaga lah. Aku punya SOP memang boleh katakan kau-kau lah kan. Bukannya kita tak ambil mudah lah. Tapi itulah yang sedihnya, mungkin orang lain yang punya punca yang tak jaga SOP, and then sorry, aku hidung sesama, so tersumbat sikit lah, lepas tu suara pun agak sengau lah. So nak sambung balik cerita, disebabkan mungkin kita tak, sebab aku kena ni aku tak tahu punca dia daripada siapa ataupun daripada mana, sebab kita tak ada berjumpa ataupun kena dengan mana-mana kontak rapat COVID-19 kan. Sedar-sedar je dah kena. Mungkin airborne ataupun mungkin daripada kita beli barang kat kedai, duit yang kita dapat tu mungkin daripada duit orang yang pernah ada COVID kan. Mungkin barang-barang yang kita beli, kita pegang dekat supermarket ke, dekat kedai ke kan, yang yalah, takkan orang nak sanitize sepanjang masa kan. Dan tak semua benda pun akan orang sanitize. So benda ni lebih kira macam nasib lah kalau kena dekat aku ni kan. Itulah yang sedihnya, kita yang jaga SOP ni kena pula. Orang yang tak jaga SOP tu okey pula kan. Tapi itulah, kita tak tahu apa punca dia, macam aku cakap tadi. Okay, so nak dijadikan ceritanya, sebelum aku continue cerita lah kan, okay, aku sebenarnya dah dapat 2 complete vaksin COVID-19. Aku dapat Sinovac, dah habis 2 dos, and then dan hampir-hampir melepasi tempoh 2 minggu selepas dos yang kedua tu lah kan. Dia ada buffer timing, maknanya lepas 2 minggu selepas dos yang kedua tu baru vaksin tu dikira berkesan atau efektif nak protect diri kita kan. Tapi aku tak cukup 2 minggu tu lah. Aku dalam 3 hari awal tu dah kena COVID kan. Itulah cerita dia. And kalau nak tahu macam mana ada simptom tu, sebenarnya minggu lepas hari Khamis tu, Khamis malam tu aku dah start rasa sakit tekak, batuk-batuk kan. Lepas tu rasa sengal-sengal badan, tak sedap badan. So kat situ aku mula-mula ingat just demam biasa lah kot kan. So okey lah, tak apalah, aku just makan ubat batuk, sebab ada ubat batuk yang dulu sebelum tu punya kan. Aku yang Brecol tu aku beli, aku makan ubat batuk, and then lepas tu tidur. Lepas tu besoknya bangun tu, masa hari yang aku rasa tu malam Khamis. So besoknya tu hari Jumaat tu, aku bangun pagi tu, masa tu badan pun dah still ada rasa tak sedap badan. Tapi bila dah masuk tengah hari tu, baru dah start ada demam kan. Dah start ada demam. And then aku pun tengah hari tu aku decide cakap tak boleh tunggu-tunggu kan. Kita tak tahu apa benda, sakit demam biasa ke ataupun sakit apa kan. So aku pun pergilah klinik, naik kereta drive sendiri pergi klinik kesihatan Gombak Setia yang government punya kan. Pergi sana and then check, doktor
buat screening apa semua, tanya soalan demam ke apa, yang mana sebab aku demam, dah start demam. So aku pun pergi register apa semua. Dia bagi laluan express lah kan, dapat laluan express. So aku pun pergi kat kaunter, register, bayar RM1, and then buat screening, check BP, check oximeter. Lepas tu baru dia pass kepada doktor lah. Semua buat tu dekat luar klinik lah. Dia ada pasang macam kemah kat situ. Area dalam klinik tu mungkin untuk kes-kes yang check-up yang lain lah. Tapi yang mana yang base dia ada unsur-unsur ataupun ada simptom-simptom COVID macam demam, sesama, batuk, sakit tekak, sakit-sakit badan semua. Yang tu semua dia orang buat dekat luar. Maknanya dia orang screening dulu lah, tak nak bagi campur yang kat dalam lah kot kan. Untuk yang pesakit-pesakit yang lain. So aku pun pergi, dah check dengan doktor semua. Doktor bagi ubat ubat demam dengan ubat batuk. Ubat batuk tu dia sekali dengan ubat sesama lah. So aku pun balik rumah. Tapi sebelum balik tu doktor cakap hari Isnin, yang aku pergi ni hari Jumaat tau. So yang doktor cakap hari Isnin nanti datang balik untuk buat blood test untuk check dengue ataupun tidak. So aku fikir balik, mungkin betul juga sebab kat rumah aku pun, area rumah aku lately ada banyak banyak nyamuk kan. So aku fikir mungkin sebab dengue juga, sebab dulu pernah kena dengue. So bila kena dengue ni sama juga simptom dia, demam tu off and on sepanjang masa kan. So aku pun balik apa semua makan ubat makan ubat demam dengan ubat batuk, dengan ubat sesama tu kan. So bila makan ubat demam tu, demam jadi okey. Lepas tu 3-4 jam balik dia demam balik. Lepas tu makan lagi dia okey. Macam tu lah, dia off and on, dia tak terus kebah kan. Batuk dengan sakit tekak pun macam tu juga. Dia okey sikit, lepas tu nanti dia teruk balik. Lepas tu makan ubat dia okey balik. So dia off and on, sama macam demam. Cuma sesama je yang tak pernah okey. Dia makin lama makin teruk sesama kan. So hidung tersumbat, suara pun jadi sengau gila macam sekarang ni. So tak apalah, aku just continue lah untuk hari Jumaat tu macam biasa kan. Kita tak syak apa-apa lagi. Tapi besok harinya, which is hari Sabtu tu, pagi tu bila aku bangun kan, mak aku dah masak cucur bawang tau. So aku pun makan deria rasa tu memang tak ada langsung. Ada pun dalam 20% je deria rasa. Deria bau memang hilang terus, tak ada bau apa-apa. So bila aku makan cucuk tu, aku hilang deria rasa dengan bau tu. Aku fikir, takkan COVID je, sebab kita tahu COVID punya simptom salah satunya tu lah kan. And then tapi bila fikir balik, aku sebab ada juga denial dalam diri, mungkin tak kot, mungkin sebab sesama aku pagi tu paling teruk lah. So mungkin sebab sesama lah kot kan, kita tak rasa, tak bau apa semua ni. So makan je lah macam biasa, tak fikir sangat lagi nak buat test ke apa, tak ada. Makan ubat, rehat dalam bilik kan. Lepas tu besok ni hari Ahad tu aku bangun pagi untuk breakfast kan. Ada nasi lemak tu atas meja. Ada orang bagi ke, tak ingat siapa yang bawa kan nasi lemak tu. Aku pun makan lah muka nasi lemak tu makan. So bila makan memang deria rasa lagi makin teruk, tak ada langsung. Deria bau memang tak ada lah. Ini hari Ahad tau, Ahad pagi tu. So aku macam bayangkan aku makan nasi lemak, sambal tak ada rasa, pedas tak ada rasa, rasa nasi, lemak-lemak nasi santan tak rasa pandan tak ada, aroma pun tak ada. Rasa macam makan nasi kosong je. Rasa nasi pun tak ada. Dia rasa macam melekit-lekit, lendir-lendir, minyak-minyak kan. So macam benda yang tak pernah aku rasa, pelik lah benda tu kan. So aku pun macam mula-mula still ada denial lagi. Mungkin sebab sesama tu still teruk lagi kan, mungkin sesama ni kot kan. So mak aku pun balik pagi tu. Mak aku pagi tu dia pergi buat second dose vaksin. So dia pun baru balik kan. So baru balik, aku tengah makan tu, dia pun datang kat meja sembang-sembang semua. Cakap lah tak ada dah tak ada dia bau apa semua kan. Semua macam ni macam bahaya ni kan. Lepas tu fikir-fikir, cakap and then pagi tu demam pun dah ada. Ada balik kan, demam, sakit-sakit badan. So aku pun cakap tanyalah adik aku yang bawa mak aku pergi vaksin tu kan.
tanya dekat dia, sebab hari tu dia ada cakap pasal swab test dekat PWTC, sebab dia memang kerja PWTC handle yang PPV vaksin ni kan. So tanya dia, kat sana ada buat swab test lah? Dia kata kat sana tak ada, situ memang untuk vaksin je. So swab test kena pergi swasta ataupun pergi hospital lah kot kan. So aku pun bila cakap yang tanya kenapa, sebab cakap dia bau dengan rasa tak ada kan. So adik-adik aku, family aku dalam grup WhatsApp semua dah macam risau. Ish ya, pergi check lah. Adik perempuan aku pun tiba-tiba dah risau, dia suruh check kan. Aku pun pergilah. Aku tak check lagi, aku pun macam dah kecoh-kecoh dalam WhatsApp tu. Adik perempuan aku at the same time dia pergi order yang test kit COVID yang home test tu, yang boleh buat kat rumah tu. Harga dia lebih kurang dalam 30 lebih dekat RM40 lah kan, satu benda tu. Dia pergi order supaya dekat farmasi, lepas tu Grab ambil hantar kat rumah dalam masa setengah jam kot sampai. So bila benda dah sampai, dah sembang-sembang semua, dia orang kata check terus kan, jangan tunggu-tunggu. Aku pun macam okey lah, check lah, dah dapat kit tu. Masa tu aku decide untuk nak asingkan diri aku daripada family aku, adik. Sebab aku kat rumah, aku dengan mak bapak aku 3 orang je. Adik-adik aku semua dah kahwin dah ada rumah sendiri kan. So kat rumah tu aku dengan mak bapak aku je. So risau kat diorang kan. So aku pun dah duduk dalam bilik, aku buat test seorang-seorang. Buka lah test tu, baca instruction dia. Test ni dia kena buat sekali je, kena buat betul-betul, dia tak boleh ulang-ulang. So kalau silap kena beli baru, so rugi lah kan. Sorry, dulu. So aku pun buat, dia sebab yang test tu dia ada macam-macam. Ada yang nasal swab, ada yang ileo. So yang ni dia guna ileo. So aku meludah lah dalam dia punya corong tu, ludah. Lepas tu campur dengan dia punya dia punya ada bahan dia lagi satu tu untuk nak bagi bercampur kan. Lepas tu kita tekan-tekan dia, bagi dia bercampur. Lepas tu dia test ni, dia 15 minit dia kita boleh tahu result dia. So dia akan bagi satu cartridge macam yang pregnancy test tu, yang ada line, yang nanti kita akan tahu ada line dekat situ kan. So dia boleh titis kalau pregnancy dia guna air kencing kan, yang ni dia guna ileo. So kita dah tekan-tekan, dah campur sebatian tu, kita titis lah dua. Aku pun titis. Lepas tu ileo tu pun diserap, dia naik dekat strip tu kan, cartridge tu. Dia ada dua, ada C dengan T. So kalau dekat C dengan T ada 2 garis, maknanya positif. So aku pun buat dia naik sampai atas. So dekat C tu ada 1 garis merah. T tu tak ada lagi, tapi aku tunggu 5 minit. Dah lepas 5 minit tu dah nampak ada 1 garisan sama dekat T tu. Dia kata kalau ada garisan merah terang ataupun sama, memang positif lah. Ada 2 pula tu kan. Kalau ada 2 line tu positif, kalau 1 line je negatif. So memang sah-sah aku positif lah dekat situ kan. Dah tahu. So bagi tahu lah dalam grup semua kan, lepas 15 minit bagi tahu kan dah positif. So aku pun macam alamak kan. Diorang pun dah macam, oi alah macam mana ni kan. Apa dah bising-bising, dah kecoh-kecoh sikit, macam semua dah risau kan. So aku pun decide macam macam mana ni kan. So aku kalau sebab test kit tu dia 90 lebih peratus ketepatan, dia bukan 100% lah. So dia ada yang kalau betul-betul official test, swab test tu, dia ada RTK dengan PCR. RTK ni pun sama juga, ada 15 minit je result dia cepat, tapi dia tak berapa accurate. Yang PCR ni lah yang orang selalu guna, dia kira macam number 1 swab test punya yang paling efektif lah. Maknanya accuracy, ketepatan ni tinggi kan. Maknanya kalau positif ke negatif ke, memang itulah yang paling tepat. Dia kira gold standard untuk test COVID-19 ni punya swab test lah. PCR nama dia, korang google lah PCR tu apa, RTK tu apa kan. Nanti korang tahulah, boleh baca dengan lebih jelas lah. Aku pun tak adalah pandai sangat. So bila dah positif tu kan, aku pun dah macam so what's next kan, apa nak buat lepas tu. So aku pun, adik-adik aku cakap pergilah buat yang PCR tu, yang untuk nak confirm kan betul-betul positif ke negatif kan, baru accurate. So aku bertanya adik aku yang lelaki tu kan, kat PWTC ada buat ke swab test PCR? Dia kata tak ada, kat sini ada, sini PPV je untuk buat cucuk vaksin and so on lah. So dia kata kena pergi swasta lah. Tapi aku fikir macam, dah lah kalau kat swasta 200, harga 200 lebih ke atas, RM300 ke atas kan, agak mahal lah. Macam kalau orang susah macam mana kan, orang tak ada duit kan. So aku macam, aku pun
adik aku yang perempuan ni tanya cousin aku ni dia pernah kena COVID, so dia tanyalah apa step-step dia, tapi dia pun explain um, apa yang kena buat lah, pergi CAC untuk buat saringan COVID dan sebagainya kan. CAC ni macam dekat kerajaan punya tempat lah untuk orang yang dah kena COVID pergi buat saringan, nak tahu dia orang ni kena kuarantin kat rumah ke, kat hospital ke, kat MAIPS ke, critical ke tak ke, macam mana kan. So aku call lah hotline KKM, tapi tak ada orang angkat. Call banyak kali tak ada orang angkat, walaupun 24 hours punya hotline kan. So benda tu menyusahkan rakyat lah. Aku call CAC, pusat saringan Titiwangsa pun tak ada orang angkat. Call pusat saringan Gombak Setia yang paling dekat kat rumah aku, klinik kerajaan Gombak Setia lah, and pun tak ada orang angkat. Call banyak kali. So macam mana rakyat nak tahu what is the next step, sebab dalam KKM punya guideline dekat website apa semua kan, dia tak ada satu guideline yang jelas ataupun transparent apa next step kan. Bila dah kena baru nak kena refer apps lah apa semua, dia tak bagi tahu. So orang macam terpinga-pinga, apa nak buat kan. Tu yang orang macam kelang kabut at the end. So apa aku buat, aku pun pergi, dah call semua tak dapat, aku pergilah yang CAC Gombak Setia tu lah. Rupanya tutup pula weekend. Ya kan 24 jam lah yang COVID ni tempat kan, weekend tutup pula yang government ni. Aku cakap tak ada choice lah, kena pergi swasta lah. Aku pun decide untuk research sikit, tengok kat mana klinik swasta yang harga dia okey. Paling murah pun dapat RM200 lah untuk buat PCR test tu kan. So aku jumpa dekat Melawati, aku pun pergi tapi yang tu yang bagusnya dia drive thru lah. Dekat belakang lot kedai tu dia buat drive thru. So aku pun pergi sana, bayar 200, dia tanya soalan sikit dekat kereta tu. Lepas tu dia pun buat cucuk hidung. Rasalah time tu first time kena jolok hidung kan, memang dalam jugalah, memang rasa macam geli-geli, sakit pun tak adalah sakit sangat, tapi rasa pelik lah, sampai rasa nak tembus ke kepala otak lah benda tu. Lepas tu dia swab dekat lidah pula, kat tekak kan. So lepas buat tu semua, result tu dia kata dalam masa 24 jam baru dapat. So lepas dah buat test tu, aku balik rumah, tunggu lah result kan, sebab nak pergi CAC pun tutup. So kena tunggu esoknya lah, hari Isnin baru boleh pergi kan. So itulah cerita dia. Tapi untuk nak tahu apa step yang aku lalui tu, nanti aku buat video yang part yang lagi satu lah, sebab aku rasa video ni pun dah panjang. So korang nanti jangan lupa subscribe, like dan follow YouTube dan juga Instagram aku. Apa-apa nanti aku update kat korang lah. So bye, check it out.